اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. Dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala yang tersebut itu ialah suatu ketetapan hukum Allah yang diwajibkan atas kamu. Dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu suami isteri sesudah ditetapkan mas kahwinnya itu tentang cara dan kadar pembayarannya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan baik, baik-baik yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya, lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan hamba yang beriman yang kamu miliki. Dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu. Kamu masing-masing suami yang merdeka dan isteri dari hamba sahaya itu adalah berasal sama dari Adam dan seagama pula. Oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya serta berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut. Mereka, yakni hamba-hamba perempuan yang akan dijadikan isteri, hendaklah yang sopan, bukan perempuan-perempuan lacur, dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Kemudian setelah mereka perempuan hamba sahaya itu berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji yakni zina, maka mereka dikenakan separuh dari hukuman seksa yang ditetapkan kepada perempuan-perempuan yang merdeka. Hukum perkahwinan yang demikian yang membolehkan seseorang berkahwin dengan perempuan-perempuan hamba sahaya itu ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu. Dan sabarnya kamu tidak berkahwin dengan perempuan hamba itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani.
Allah menghendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya kepada kamu dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya, dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Dan Allah hendak membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu. Sedang orang-orang yang fasik, yang menurut keinginan hawa nafsu, yang diharamkan oleh Allah itu hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dari kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Allah sentiasa hendak meringankan bebanan hukuman daripada kamu kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Masih lagi kita berada dalam penafsiran Suratul Nisa. Bermula ayat 24 sehinggalah ayat 28. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi hukum hakam perkahwinan. Kalau pada ayat yang ke-23, kita telah terangkan 6 golongan yang diharamkan berkahwin. Sama ada kalangan yang disebut usul, iaitu ibu, bapa ke atas, ataupun furu', anak-anak ke bawah, anak, cucu, cicit, ataupun saudara susuan, saudari susuan, adik-beradik susuan, ataupun disebabkan musaharah, perkahwinan, iaitu ibu mertua atau bapa mertua. Demikian juga ibu kepada ibu mertua, bapa kepada bapa mertua. Kelompok dan golongan yang jelas kita dah sebut diharamkan. Maka pada ayat ini pula Allah Ta'ala menerangkan satu lagi pengharaman perkahwinan dan juga perkahwinan bersyarat. Yang pertama, Allah jelaskan tentang hukum haram berkahwin dengan isteri orang. Allah Ta'ala berfirman, wal muhsanatu minan nisa, dan wanita-wanita yang sudah pun berkahwin. Perkataan muhsanat, yakni sudah berkahwin dengan perkahwinan yang sah dari sudut syaraknya di kalangan wanita-wanita itu, maka diharamkan kamu berkahwin. Bila sebut haram berkahwin, maka haram juga perkara-perkara yang mendorong pada perkahwinan, termasuk meminang dia, termasuk mengorak dia, termasuk kita usik dia untuk berkahwin dengan kita walau kita tahu dia isteri orang. Dan termasuklah perbuatan kadang-kadang setengah orang bermesej dengan bini orang, bergurau senda dengan bini orang untuk menunjukkan kecenderungannya menguasai perempuan tersebut, untuk meruntuhkan rumah tangganya. Maka hendaklah lelaki itu bertakwa kepada Allah. Jangan suka untuk robohkan rumah tangga orang. Sebagaimana kita tak suka kalau pasangan kita pula melakukan perkara yang sama. Maka Allah ingatkan orang beriman, jangan kacau bini orang, jangan mengorak bini orang, jangan duk bermesej cintang-cintang dengan bini orang, atau apa sahaja yang mendorong kepada makna tujuan perkahwinan. Apatah lagi kalau dengan tujuan haram pula, dengan untuk bersetubuh haram, zina, itu lagi teruk. Yang niat nak kahwin pun tak boleh. Sebab mereka ini muhsanatu minan nisa, wanita yang sudah dimiliki. Maka seorang lelaki sepatutnya, ya kadang-kadang ada setengah orang, dia masih berkenang dengan bini orang. Maka dia kena sabar. Sampai nanti suami dia mati, kalau ada rezeki dia dikahwin. Tapi dia tak boleh tunjuk. Dia tak boleh pergi kat perempuan, nanti kalau suami mati ke apa, cari saya Dah booking dengan awak. Tak boleh. Tak boleh booking bini orang. Ataupun beritahu ke suami dia, nanti kalau awak mati, bini awak bagi kat saya. Saya dah booking ni deposit. 5,000. Deposit. Maka diharamkan. Mana-mana usaha untuk memiliki isteri orang dengan apa cara pun. Kan itu Allah ingatkan. Lepas menyebut kelompok-kelompok yang diharamkan sebab nasab, sebab musaharah, sebab perkahwinan, atau dengan sebab arid, menghimpunkan, memadukan dua adik-beradik perempuan, anak perempuan dengan mak saudaranya, maka Allah menyebut satu kelompok lagi, isteri orang lain. Illa ma malakat aimanukum, melainkan hamba yang dimiliki. Maksud hamba yang dimiliki, melainkan kalau sekiranya hamba-hamba tadi, dia ada suami. Maka disebabkan kalah dalam peperangan,
maka wanita-wanita ini ditawan. Lalu ketika itu boleh lelaki yang memiliki hamba wanita untuk bersama dengannya. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Katanya, kami memperolehi tawanan-tawanan daripada Autas yang mereka ini punya suami. Maka kami bimbang menggaulinya, yang bersetubuh dengannya sedangkan mereka punya suami. Lalu kami tanya kepada Nabi SAW, maka turun ayat ini. Diharamkan kamu berkahwin dengan wanita yang sudah berkahwin, melainkan hamba. Hamba tak apa. Baik, kalau kita sebut hamba, harus bagi lelaki, perempuan tak boleh, lelaki, untuk bersetubuh dengan hamba-hamba perempuan. Hamba-hamba ini diperolehi dengan cara peperangan. Dan kita kena tahu bahawa sistem perhambaan ini bukanlah yang direka oleh Islam. Tetapi ia wujud dengan evolusi manusia. Menjadi kebiasaan bila mana berlaku peperangan, maka mereka akan menawan. Maka tawanan ini mengikut negara tu nak buat apa? Nak bunuh ke, nak penjara atau sebagainya. Maka Islam menjaga hak tawanan perang. Islam tidak cenderung untuk membunuh. Sebab itu dalam peperangan Badar, bila Rasulullah berjaya menawan 70 orang musyrik Mekah, maka Rasulullah SAW mengenakan hukuman pertama, yang kaya tebus diri mereka, bayar duit. Yang tak ada duit, maka hendaklah dia mengajar 10 anak orang Islam membaca dan menulis sampai pandai. Yang tak ada kemampuan duit dan tak ada kemampuan ilmu, maka dia mesti aku janji tidak akan lagi memerangi Islam. Maka begitu solusi 70 tawanan perang. Tetapi bila kita katakan tawanan perang itu melibatkan wanita, sebagaimana berlaku kepada Bani Quraidah yang mengkhianati Islam, maka wanitanya ini menjadi tawanan perang. Tawanan perang ini bagi lelaki-lelaki Islam harus untuk mereka menggaulinya. Dan Nabi SAW ada dua, kita katakan hamba perempuan. Yang pertama Maria Qibtiyah, yang kedua ialah Raihanah radhiyallahu taala anhumah. Kedua-duanya ini dimiliki oleh Nabi SAW. Yang pertama Maria dihadiahkan oleh Muqawqis, Gubernur Mesir. Yang kedua ialah Raihanah yang diperoleh daripada perang. Maka Nabi SAW memiliki kedua hamba wanita ini. Maka umat Islam juga punyai, masuk Awaqah, Oman dan lain punyai hamba-hamba wanita. Maka hamba-hamba wanita ini boleh digauli dalam Islam. Walaupun dia sudah punya suami, tetapi dengan syarat. Yang pertama, kalau perempuan ini mengandung, maka dibiarkan sampai dia melahirkan anak. Barulah boleh digauli. Namun perlu ingat, anak yang dihasilkan itu, maka menjadi anak dia. Dan ibu hamba tadi menjadi umul walad. Apa itu maksud umul walad? Yakni hamba tadi tidak lagi boleh dipindah milik. Nak jual ke tak boleh dah. Sebab dia dah melahirkan anak merdeka dia. Dan anak ini mewarisi harta pusaka. Walaupun hamba tak mewarisi harta pusaka, tapi anak dia. Sebab dia disebut anak yang merdeka. Ia berbeza dengan tradisi jahiliah. Bila seorang itu hamba, maka hambalah seluruh anak-anaknya. Tapi Islam tidak. Mana-mana orang Islam yang bersama dengan hamba, dia dapat anak, anak itu merdeka. Yang kedua, syarat kedua, kalau perempuan itu tidak mengandung, maka mesti dibiarkan berhaid dengan sekali haid, suci. Maka lepas itu baru boleh digauli. Maka ini hukum hakam yang berkait dengan hamba wanita. Yang kita katakan hamba ni bukanlah kita katakan Islam mereka, benda ni dah menjadi suatu kebiasaan evolusi, peperangan. Maka Islam memperlakukan dengan cara baik, siapa yang memiliki hamba dia kena layan dengan baik. Tidak digalakkan memanggil hamba, tetapi lebih dipanggil dengan ghulam, budaknya, pembantunya. Tidak disebut ini hamba aku, macam nampak berkuasa sangat. Sebab itu ada larangan memanggil seseorang itu dengan nama, dengan panggilan hambanya, tetapi lebih baik dipanggil dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan kemuliaannya. Sebagai orang saya ni, atau budak saya, ni pembantu saya, atau ini saudara saya. Maka Allah Ta'ala kata, melainkan kalau sekiranya ia hamba-hamba wanita. Kutiba alaikum kitab Allah yang alaikum. Itulah ketetapan Allah. Ini hukum Allah. Hukum Allah apa dia? Pertama, wanita yang dah berkahwin jangan diusik. Yang kedua, kalau hamba tak apa. Boleh. Kamu memiliki hamba. Dengan cara peperangan, dengan cara yang disahkan oleh syarak.
Bukan kita nak colek perempuan lalu kita jadikan hamba, tu tak boleh. Itu zina nama dia. Kemudian Allah menyebut, wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. Maka selain daripada wanita yang telah disebutkan diharamkan pada ayat yang ke-23, maka selain daripada wanita yang sudah berkahwin, yang lain semua halal kita nak kahwin. Perempuan-perempuan yang lain dibenarkan seorang itu berkahwin. Antabtagu bi amwalikum, dengan harta yang kamu ada, sebab syarat kahwin kena ada harta. Muhsinin, mana-mana lelaki-lelaki yang baik, ghairu musafihin, bukannya lelaki-lelaki yang jahat. Artinya dibenarkan mengahwini wanita atau lelaki, berkahwin dengan wanita atau dikahwinkan wanita pada lelaki yang baik-baik, yang muhsinin, yang baik-baik. Ghairu musafihin, bukanlah yang jahat-jahat. Artinya Islam membenarkan kita berkahwin selain daripada apa yang disebutkan, yang diharamkan tadi. Yang kahwin bini orang, yang kahwin dengan mak mentua, yang berkahwin dengan adik-beradik, yang berkahwin dengan adik-beradik susuan, dah sebut. Dan kita boleh kahwin selain pada itu. Namun, walaupun bebas kahwin dengan semua itu, maka perlu dilihat dua syarat. Pertama, muhsinin, biarlah orang yang benar-benar menjaga maruah, jaga agama. Jangan duk pilih lelaki atau perempuan yang tak jaga agama, tak jaga maruah. Ghairu musafihin. Apa maksud musafihin? Orang yang suka buat benda mungkar. Musafih ni maknanya suka berzina, pelacur ke, gigolo ke, jangan duk kahwin dengan dia. Dia ni ustaz bukan bini orang, dia ni pun kita katakan bukan yang diharamkan, tapi dia kerjanya ialah pelacur, maka diharamkan juga. Tak boleh, ini perempuan yang tidak baik. Atau dia gigolo, maka ini lelaki tak baik. Islam menganjurkan supaya perkahwinan ini, pertama dia ambil kira wanita yang dikahwini atau lelaki yang dikahwini mesti yang dibenarkan kita berkahwin. Satu. Yang kedua, wanita dan lelaki ini mestilah baik agamanya. Kan itu kata Nabi SAW, "Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illam taf'al takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid." Kau datang kepada kamu lelaki yang baik akhlak dan agamanya, fazawwijuh, kahwin. Kahwinkannya. Illam taf'alu, kalau kamu tak buat, takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid. Maka akan jadi fitnah dan akan menyebabkan tersebarnya perkara-perkara yang tidak baik, yakni kerosakan. Kemudian sesudah Allah menyebut, famastamta'tum bihi minhun, dan siapa yang telah menggauli isterinya, fa'atuhunna ujurahun, maka hendaklah dibayar mas kahwinnya, faridah, sebagai kefarduan. Tuan-tuan, menyebut mas kahwin dalam akad tidaklah wajib. Kalau disebut aku terima nikahnya dengan Aminah binti Wahab misalnya, tak sebut mas kahwin. Aku terima nikahnya Aminah binti Wahab. Contoh, sah nikah. Walaupun biasa kita sebut aku terima nikahnya Aminah binti Wahab dengan mas kahwinnya RM50, RM500 tunai. Menyebut mas kahwin tidaklah wajib. Tetapi membayar mas kahwin hukumnya wajib. Bila mula bayar mas kahwin? Bila mana seorang suami menyetubuhi isterinya, maka wajib bayar mas kahwin. Wajib. Dan bila mana suami menetapkan mas kahwin dalam akad, maka itu juga wajib. Tapi bila bayar? Bila sudah mereka bersama. Kefarduan dari Allah. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Dan tidak salah bagi kamu untuk kamu berbincang tentang bagaimana pembayarannya. Yang dia kata dia nak bayar lepas 2 tahun kahwin, lepas 3 tahun kahwin. Wajib bayar. Bermula waktu wajib bila mana berlaku persetubuhan. Maka kalau tak bayar lagi jadi hutang. Kalau mereka sudah pun bersetuju dah berpakat, saya akan bayar bila dapat bonus akhir tahun. Dia kahwin bulan Januari, akhir tahun dapat bonus, nanti baru bayar. Maka okey, dia boleh. Berdasarkan ma taradaitum, fima taradaitum, berpakat. Sebab itu mas kahwin ni tuan-tuan, ialah pakat. Dia bukan hak perempuan mutlak. Bukan juga hak kita katakan isteri secara mutlak. Tapi ia adalah perbincangan. Artinya kalau dibincangkan antara suaminya dan isterinya dan keluarganya, maka mereka boleh menerima apa yang dibincangkan tadi. Inna Allah kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maknanya,
Syariat yang Allah Ta'ala tetapkan ini satu syariat yang datang dari Allah, yang sempurna, yang datang dengan segala kebijaksanaannya. Artinya Allah Ta'ala meletakkan peraturan perkahwinan. Apa yang tidak diletak peraturan oleh mana-mana agama yang lain dengan sempurna. Allah letakkan hukum perkahwinan bermula daripada siapa yang boleh nikah, siapa tak boleh nikah. Tentang bayaran mas kahwinnya, bagaimana dibayar, bagaimana persetujuannya. Sebagaimana juga Allah menyebut sifat-sifat wanita atau lelaki yang ingin menjadi pasangan. Mesti dia golongan muhsinin yang menjaga maruah. Ghairu musafihin, bukannya orang yang cenderung untuk melakukan zina dan sebagainya. Kan itu kalau kita lihat dalam ayat yang kita baca ni, ayat 24, dia ada beberapa hukum yang tercatat di sini. Yang pertama ialah haram berkahwin dengan isteri orang lain demi menjaga hak suaminya. Selagi mana hubungan perkahwinan itu wujud atau masih berada dalam iddah, cerai talak 1, talak 2, maka selagi itulah ia diharamkan. Yang kedua, harus memiliki hamba. Tapi zaman kita ni tuan-tuan tak ada hamba dah. Zaman kita tak ada hamba. Jadi tak bolehlah kita nak reka hamba. Dia pun cari kat pasar malam ke, cari yang tak boleh. Itu zina nama dia. Dia bila berlaku peperangan, bila berlaku kita katakan peperangan antara agama, maka ketika itu wujud hamba. Harus memiliki hamba disebabkan perang atau disebabkan jual beli yang sah. Dan demikian juga antara hukum, harus berkahwin dengan perempuan-perempuan ajnabiah yang lain yang tidak disebut dalam ayat. Dan dalam Quran tadi disebut orang-orang yang diharamkan berkahwin. Jadi yang haram tu tak banyak, yang halal banyak sebab tu Allah tak sebut. Tentu kenapa Allah sebut yang diharamkan berkahwin? Hurrimat alaikum, diharamkan. Baik dalam bab makanan, baik dalam bab perkahwinan, kerana yang haram tu tak banyak. Yang halal lagi banyak. Sama ada dalam bab makanan, minuman, sama ada dalam bab rezeki. Demikian juga dalam bab perkahwinan. Bukan semua perkara dalam dunia ni tuan-tuan sekalian, yang haramnya tak banyak. Sebab itu Allah sentiasa menyebut yang haramnya. Disebut haramnya riba, disebut haramnya mencuri. Kan itu je yang haram, yang lain-lain boleh. Disebut perniagaan-perniagaan yang diharamkan, yang lain-lain harus. Disebut wanita-wanita yang diharamkan, lain-lain wanita maka harus berkahwin dengan syarat membayar mas kahwin. Dengan syarat pasangan yang baik yang menjaga agama. Kemudian hukum yang keempat dalam ayat ini ialah harus istimta' dengan isteri dengan akad pernikahan yang mempunyai mas kahwin, iaitu sama ada dibayar harta ataupun manfaat. Ia merupakan dalil kewajiban mas kahwin, melainkan kalau sekiranya isteri menggugurkan hak dia. Mas kahwin ni bukan sunat, tapi wajib. Melainkan isteri tadi menggugurkan haknya. Dan bermula tempoh mas kahwin kita dah sebut bila berlakunya persetubuhan maka wajib bayar. Baik, apakah mas kahwin ini ada ketetapan berapa minimum dan berapa maksimum? Yang jelas tidak ada hukum minimum, tidak ada hukum maksimum. Walaupun setengah-setengah ulama berijtihad menyatakan minimumnya banyak ni, setengah letak RM22, setengah letak minimumnya RM50, setengah letak minimumnya banyak ni. Itu bergantung pada uruf dan suasana. Tetapi jelasnya sebenarnya tidak ada ketetapan secara dalil berapa mas kahwin, minimum atau maksimum. Kalau ada orang kata dia nak mas kahwin dia Quran je. Sebab berdasarkan hadis, iltamis wala khataman min hadid. Carilah walaupun sekadar cincin besi. Cincin besi ni besar sangat. Maka boleh. Pernah dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata, idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Quran. Kamu dah berkahwin, aku jadikan mas kahwinnya ialah Quran yang ada pada kamu. Dan riwayat yang lain, intalik faqad zawwajtukaha fa'allimha minal Quran. Pergilah, aku sudah mengahwinkan kamu dan mas kahwinnya kamu ajar di Quran. Ini boleh mas kahwin itu manfaat. Contoh, dengan mas kahwinnya dia ajar surah Baqarah. Maka bila dia berkahwin, dia bersama, maka dia kena ajar surah Baqarah sampai habis. Maka dia haruskan, dibenarkan. Sebagaimana berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan sebagaimana Nabi Allah Shu'aib AS mengahwinkan anak perempuannya dengan Musa AS dengan syarat menjaga kambingnya selama 8 tahun. Dan kalau nak sempurna 10 tahun, lagi bagus. Lalu kata Musa AS,
baik 8, baik 10 tak susah bagi aku. Lalu Musa AS menjaga kambing Nabi Allah Shu'aib sebagai mas kahwinnya ialah 10 tahun. Baik, kalau tidak anak perempuan dia kena kerja, maka Musa yang menjaganya, menjaga kambing. Maka itu manfaat. Jadi mas kahwin ni boleh duit. Mungkin zaman baru ni boleh kita tukarkan pada perkakas-perkakas, puyuk dapur atau sebagainya. Mas kahwinnya ialah Thermomix. Thermomix. Ini dapur baru. Atau mas kahwinnya iPhone satu, Samsung satu. Atau mas kahwinnya dia nak letak ialah dia kena ajar Sahih Bukhari sampai khatam. Dia dah tahu Sahih Bukhari paling kurang pun 20 tahun. Jadi tak ada buat apa dah. Kahwin ajar Sahih Bukhari sampai habis. Dengan syarahnya Fathul Bari. Boleh tak? Boleh. Tapi yang sebagaimana kita sebut, mas kahwin ni persetujuan. Dia bukan ada orang yang ada kuasa autokrasi. Wanita ni kata tak boleh, saya nak mas kahwin macam ni. Lelaki dia tak nak. Kuranglah. Boleh ajar Sahih Bukhari tapi 5 hadis boleh tak? Atau hadis 40 je boleh. Imam Nawawi punya. Itu pun syarah ringkas. Syarah ringkas dia. Maka dia ada tarad, fima tarad itu. Apa yang kamu bersepakat. Sama ada dia menentukan sehinggalah peringkat membayarnya bagaimana. Lepas tu dia tak boleh keras keng, kita tunjuk autokrasi, kita tunjuk keras kita, ketegak kita. Tak nak, saya nak banyak ni juga. Tak boleh. Bincanglah. Kerana ini perkahwinan kalau daripada awal, dinnya tak betul. Maka dia boleh merosakkan sistem perkahwinan itu sendiri. Sebenarnya perkahwinan ni daripada mula nak tu dah ada tolak ansur. Kalau daripada mula nak dah tak ada tolak ansur, lelaki tak pandai tolak ansur, perempuan pun tak pandai tolak ansur, keluarga pun tak pandai tolak ansur, kita rasa macam tak nampak macam mana nak teruskan rumah tangga. Tapi daripada awal tolak ansur, berbincang dengan baik, berpakat, berkongsi, maka insya-Allah taala rumah tangganya baik. Baik, ini hukum hakam yang pertama. Kemudian Allah Taala sebut pada ayat yang berikutnya, bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tadi kita dah sebut tentang hukum berkahwin dengan isteri orang lain. Kemudian Allah menyebut, wa man lam yastati' minkum taulan, siapa yang tidak berkemampuan berkahwin dengan wanita yang merdeka. An yankihal muhsanatil mu'minat, untuk berkahwin dengan wanita-wanita yang merdeka, yang beriman. Famimma malakat aimanukum, maka boleh dia berkahwin dengan hamba. Min fatayatikumul mu'minat, daripada kalangan wanita-wanita kamu yang beriman. Baik, tadi kita kata boleh memiliki hamba. Itu satu hal. Yang kedua, boleh berkahwin dengan hamba. Kenapa kalau kahwin dengan orang merdeka, dia punya setengahnya, kita katakan pengurusannya mungkin lebih besar, lebih mahal. Kahwin dengan hamba. Artinya, seorang lelaki tu dia ada hamba perempuan. Maka seorang lelaki datang nak pinang hamba tadi untuk jadi isteri dia. Boleh atau tak boleh? Maka boleh. Tetapi ada beberapa syarat yang perlu dipahami. Boleh lelaki merdeka berkahwin dengan wanita yang menjadi hamba. Tapi tidak sebaliknya. Tidak boleh perempuan yang merdeka berkahwin dengan lelaki hamba. Tak boleh. Sebab dia tak sekupu. Tetapi lelaki yang merdeka boleh berkahwin dengan perempuan yang masih menjadi hamba orang lain. Tapi bila dia kahwin dengan hamba tadi, tuang dia tadi tak lusik lah. Dia cuma bekerja. Tetapi hak untuk istimta', yakni berdua-duaan, itu hak suami dia. Maka Allah sebut di sini, wallahu a'lamu biimanikum, Allah tahu keimanan kamu. Ba'dukum min ba', setengah kamu, iman kamu bagaimana. Fankihuhun, maka berkahwinlah dengan hamba-hamba tersebut biizni ahlihin, dengan keizinan tuan dia. Jadi kalau seorang nak kahwin dengan hamba, dia kena tanya tuan dia. Kalau tuan dia setuju untuk melepaskan, bukan lepaskan, hamba tu tetap hamba dia, tapi membenarkan dia berkahwin. Bila dia membenarkan berkahwin, berarti dia melepaskan hak dia untuk bersetubuh dengan hambanya. Maka kerana itu mesti izin daripada tuannya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan mesti dia membayar mas kahwinnya. Tetapi dalam bab hamba, oleh kerana dalam Islam hamba tidak boleh memiliki harta, maka yang dibayar mas kahwin tadi dapat kepada pemilik hamba. Ia berbeza dengan perempuan merdeka. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Muhsanat, ghaira musafihat. Wanita-wanita yang baik, bukannya wanita-wanita jalang. Wala muttakhizati akhdan, bukan juga wanita simpanan. Maksudnya ialah, wanita yang dikahwini ini ialah wanita-wanita yang baik. Bukan hamba yang kerja jadi pelacur. Ini tak baik. Ghaira musafihat. Wala muttakhizati akhdan, atau yang menjadi perempuan-perempuan simpanan. Tak boleh.
Hamba tadi dia tak ada benda-benda macam tu. Dia milik seseorang, maka orang tu menggugurkan hak dia, maka lelaki merdeka boleh berkahwin dengan hamba tersebut. Faiza uhsin, kalau sekiranya tiba-tiba hamba perempuan tadi berzina. Zina ngetuang dia ke? Zina ngetuang dia balik. Padahal dah kahwin ni. Atau dengan siapa-siapa. Fa'in ataina bifahishatin fa'alaihinna. Maka ke atas mereka nisfu ma'alal muhsanati minal azab. Separuh daripada hukuman orang merdeka. Kalau orang merdeka hukumannya 100 kali sebab. Bila berzina, hamba 50 kali sebab. Dihukum. Kalau sekiranya orang merdeka kalau dah berkahwin, dia berzina, dihukum dengan rejam, hamba tak direjam. Hamba cuma disebat 50 rotan. Itu beza hamba dengan orang merdeka. Dzalika liman khasyal anata minkum. Tapi syarat bagi orang yang nak berkahwin dengan hamba sebab dia takut zina. Ada orang kaya nak kahwin senang lah, duit ada. Ada orang duit tak banyak tapi nak kahwin. Dia nak kahwin dengan perempuan merdeka, tinggi bajet. Ialah komitmen tu ada. Tapi bila berkahwin dengan hamba, maka bajetnya rendah. Dia nak kahwin dengan hamba. Maka syarat nak kahwin dengan hamba, pertama dia bukan orang berkemampuan. Yang kedua, dia takut terjebak dengan zina. Maka lebih baik dia berkahwin dengan hamba daripada berzina. Itu dua syarat bagi orang nak berkahwin dengan hamba. Namun kata Allah, wa antasbiru, kalau lelaki ni sabar, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Kenapa? Seorang kalau kahwin dengan hamba, tuan-tuan sekalian, hamba ni tetap dimiliki oleh tuang dia. Dan dia kena lagi buat kerja. Kalau kita hari ni berkahwin dengan perempuan yang bekerja pun kita dah rasa susah. Dia kerja, kena pergi mesyuarat sana, mesyuarat sini. Dah nampak susah. Kita kena jaga anak atau sebagainya. Nampak susah. Setengah orang lah. Ada setengah orang dia enjoy, dia suka kahwin dengan perempuan bekerja. Sebab dengan cara tu dia rasa, dia ada kelebihan masing-masing, ada pandangan masing-masing. Tapi kalau sekiranya bagi setengah suami, kalau perempuan tu ada komitmen di luar, dia dah rasa susah nak urus rumah tangga. Bagaimana pula kalau kahwin perempuan yang hamba? Dia ada komitmen kerja dengan tuan dia, dia kena dengar tuan dia. Dan masih sama dia kena patuh suami dia. Maka agak sukar. Oleh sebab itu kata Allah, kalau kamu tak berkahwin dengan hamba lebih baik, wallahu ghafurur rahim, Allah pengampung lagi maha penyayang. Baik, ini hukum yang berkait dengan berkahwin dengan hamba. Kita katakan boleh berkahwin dengan hamba, dia dengan 3 syarat yang disebut oleh ulama. Yang pertama, dia tak berkemampuan untuk berkahwin dengan perempuan merdeka. Yang kedua, dia takut zina. Dan yang ketiga, hamba itu mesti hamba orang Islam. Hamba yang Islam, bukan hamba kafir. Hamba kafir tak boleh. Hamba kafir boleh digauli oleh lelaki atas sifatnya hamba, tapi bukan atas sifatnya isteri. Kahwin tak boleh. Dan syarat kahwin mesti sama agama Islam. Ini bagi yang nak berkahwin dengan hamba. Kemudian Allah Ta'ala menyebut segala hukum hakam tadi. Baik hukum hakam, larangan berkahwin dengan isteri orang. Hukum hakam tentang boleh memiliki hamba. Hukum hakam tentang bayar mas kahwin dan persetujuan antara kedua belah pihak. Hukum hakam tentang berkahwin dengan hamba yang mukminah dan syarat-syarat berkahwin dengannya dan bersabar daripada berkahwin lebih baik. Maka Allah menyebut segala hukum syariat menunjukkan umat Islam dipandu dengan syariat. Kita bukan ikut hawa nafsu. Kita ikut hukum dalam semua perkara. Kalau sembahyang pun kita ikut hukum daripada takbiratul ihram, daripada kita berdiri sampai beri salam. Puasa pun sama daripada kita niat sahur sampai kita berbuka. Haji pun sama, demikian kahwin. Semuanya kita dipandu oleh hukum syarak supaya tak ada nafsu yang campur di situ. Kerana bila nafsu yang menentukan kehidupan kita, macam marah kita. Huru-hara kita. Takut berbarang pergaduhan. Dan berlakulah kemurkaan Allah. Ingat, hukum untuk menyelamatkan diri dari kemurkaan Allah. Yuridullah, Allah berkehendak liyubayyinakum. Dengan mereka hukum akan dengan diharamkan berkahwin, yang boleh berkahwin, ini Allah tenangkan. Wa yahdiyakum, dan untuk Allah petunjuk kepada kamu. Sunan ladzina min qablikum. Sunan yang peraturan yang diikuti oleh nabi-nabi dulu. Orang-orang soleh. Jadi kita ni tuan-tuan bukan kita orang pertama ikut peraturan ni. Peraturan ini Allah dah buat kepada semua orang-orang soleh, semua yang beriman, semua para nabi alaihi salatu wassalam. Dan atas nama keimanan kita kata Allah kita ikut. Ini sunnah. Wa yatubu alaikum, untuk Allah menerima taubat kamu. Kita kalau ikut hukum, dia akan ada kejayaan, silapan. Maka Allah ampunkan kita.
Kalau dia ni tak ikut hukum makin susah sikit. Sebab kita bila ikut hukum tapi ada kekecuaian, kekurangan bila kita mohon ampun mudah diampunkan. Wallahu alimun hakim. Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatub alaikum. Allah berhukum syariatnya nak menerima taubat kamu. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat. Ada sekelompok orang fasik. Dia sengaja nak selewengkan kamu supaya ikut hawa nafsu. Artinya tuan-tuan kita cakap tentang hukum syarak. Ada je orang fasik kata jangan ikutlah, jangan buat tu, jangan buat ni. Tak peduli lah, orang kata tak boleh usik bini orang, diusik juga. Dia kata tak boleh mengurangi orang, diusik juga. Dia kata tak boleh buat tu, buat ni. Ini orang-orang yang fasik. Orang-orang yang cenderung mengikut hawa nafsu. Orang yang mengundang keburukan Allah, kebencian Allah, dan mereka sebenarnya sedang menunggu azab. Azab tadi akan menimpa mereka bila-bila sahaja. Kemudian kata Allah, yuridullah, Allah hendak dengan hukum syariatnya, an yukhaffif ankum, meringankan kamu. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kerana Allah Ta'ala mengetahui bahawa kamu ini lemah. Kamu ni lemah, ada masalah sangkut-sangkut sikit. Ni mungkin cuaca hujan ribut sikit. Kat sini hujan ribut sikit. Jadi secara umumnya tuan-tuan sekalian, kita buat satu kesimpulan bahawa segala hukum hakam, segala syariat yang Allah Ta'ala sebut ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama ialah Allah Ta'ala nak perangi yang telah dilalui orang dahulu sebelum kamu. Ia bukanlah syariat yang baru. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan dengan mengikut syariat memudahkan kamu diampunkan kesalahan dan dosa kalau kamu tersilap dan tersalah. Dan Allah juga nak menjelaskan ada kelompok yang cenderung menggunakan hawa nafsu bagi menyeleweng kita daripada hukum syarak. Dan Allah Ta'ala menyatakan setiap hukum syarak itu ada kelonggaran untuk takhfif. Kerana Allah Ta'ala mengetahui sifat kamu yang lemah. Maka ini rahsia setiap syariat yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Dan inilah hukum hakam yang berkait dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Disebut dalam satu hadis. Kata Ibn Abbas, ada 8 ayat dalam surah An-Nisa. Suatu ayat yang paling hebat, lebih baik daripada matahari yang keluar dan tenggelam. Lalu beliau menyebut ayat tersebut, bermula yuridullahu liyubayyina lakum. Allah hendak menerangkan hukum hakam kepada kamu. Sehinggalah ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu ayat yuridullahu liyubayyina lakum. Dan juga ayat yang menyebut yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah nak terang, kemudian Allah nak ringankan. Kemudian Allah kata wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah jadikan manusia itu lemah. Sebab lemah tadilah Allah ampunkan dia. Kalau sekiranya Allah jadikan manusia ni kuat, maka mungkin dia berdosa tak diampunkan. Dia lemah. Macam kita tuan-tuan. Bila kita lemah, orang kesian ke dia? Orang kesian. Kalau kita tunjuk gedebel, orang tak kesian. Maka Allah kesian kita sebab Allah dah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Lemah sekali menang lawan nafsu, sekali kalah. Lemah. Bagaimana kita mengangkat tangan, tadah tangan memohon ampun pada Allah, maka selagi itulah Allah mengasihi kita, menyayangi kita. Bagaimana kita tak action, tak sombong. Kalau sombong habis. Ini di antara ayat-ayat yang punya kelebihan. Yang ada sebahagian ayat-ayat yang lain, kesemuanya punya kelebihan. Dia menunjukkan luasnya rahmat Allah dan kurniaannya, dan untuk menunjukkan bahawa syariat ini sebenarnya kita pegang hari ini, ia merupakan syariat orang-orang terdahulu juga, dan Allah Ta'ala senantiasa mengampuni dosa, dan setiap hukum syarak itu ada keringanan dan kelonggaran, dan Allah menjelaskan manusia itu lemah. Maka akulah kita lemah, bukan sekadar kita ni tuan-tuan jahil, bodoh, bukan kita buat bodoh-bodoh, memang kita bodoh. Dan kita juga lemah, bukan kita buat lemah-lemah, memang kita lemah. Itulah hakikat kita di hadapan syariat Allah. Kita bodoh di hadapan syariat Allah. Kita lemah di hadapan syariat Allah. Maka syariat ini datang menjadikan kita bijak dan cerdik. Syariat ini datang untuk jadikan kita kuat dan baik. Dan syariat ini datang untuk mengampuni dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.